وغفر الله له ولوالديه ولمن أدبه وعلمه ولجميع إخوانه والمسلمين آمين. Zikir ma'thur, muka surat 11. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab Risalatut Tanbih 'anil Dhalal liman arada dzal jalal. Baik, pedoman bagi orang yang mengharapkan Tuhan. Kita sampai kepada tajuk yang keempat, iaitu zikir ma'thur. Zikir ma'thur ini adalah, maksudnya ialah zikir-zikir yang marwiyah, yang diriwayatkan daripada amalan dan bacaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, baik yang terkandung di dalam Al-Quran maupun yang terkandung di dalam sunnah, yaitu hadis. Zikir-zikir yang ma'thur adalah diutamakan untuk kita beramal dengannya, kerana zikir-zikir yang ma'thur itu yang datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila kita mengamalkannya, walaupun kita tidak mencapai penghayatan yang sepenuhnya terhadap maksud yang terdapat di dalam zikir itu, kita tidak dikira bersifat su'ul adab, buruk adab kita, dan kita tidak dikira sebagai seorang yang kadzib, yang berbohong. Karena apabila kita membaca zikir-zikir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, zikir-zikir ini kita baca imtithalan, sebagai mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan mengikuti contoh dan anjuran baginda yang baginda tunjukkan di dalam pembacaan terhadap hadhil azkar, zikir-zikir tersebut. Maka kita dapat pahala, selain kita baca dapat pahala, kita dapat pahala imtithalan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai melaksanakan anjuran dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak dosa, kita tidak su'ul adab, kita tidak kadzib, tak berbohong bila membaca akan zikir-zikir tersebut. Adapun bila kita membaca zikir-zikir yang disusun oleh para awliya, oleh para ulama, maka ketika kita membaca itu, hendaklah kita benar-benar berusaha menghayati maknanya ketika kita membaca. Kerana dibimbangi kita terjebak di dalam kalangan orang yang membaca sesuatu tetapi tidak bermaksud dengan apa yang dibaca, maka perbuatan itu kadzib, suatu pendustaan. Ingat saya zaman saya mengaji di pondok dulu, tok guru kami almarhum rahimahullah rahmatan wasi'ah,
Dia beritahu bila dengar bacaan-bacaan kita baca di pondok, lepas daripada sebelum maghrib tu kita baca di mikrofon. Ada pelajar yang baca yang suara dia sedap, dia baca di mikrofon lantunan-lantunan munajat para awliya. Antaranya yang kita biasa dengar, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ini maknanya besar ya. Hasbi rabbi, memadailah Tuhanku buat diriku, memadailah Allah sebagai tempat aku mengadu dan bergantung. Jallallah, agungnya Allah itu. Yang ini betul lah. Ini merupakan akidah kita. Betul lah. Tapi bila mari yang kedua, ma fi qalbi, tak ada dalam hatiku ghairullah, lain dari Allah. Jadi Tok Guru kami kata bohong ya. Bohong ya anak-anak, bohong. Dia kata kenapa? Dah budak-budak baca, budak-budak sekolah, ma fi qalbi ghairullah, dalam perut ni berceracak macam-macam ya. Ingat benda tu, ingat benda ni, menguasai jiwa dan fikiran. Tiba-tiba kita beritahu ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hatiku lain daripada Allah kan? Allah hadir. Jadi perkataan macam tu boleh kita nak baca, tapi bila kita nak baca tu kita kena hayati. Masa kita baca tu betul ingat Tuhan sungguh. Ma fi qalbi ghairullah, memang teringat Allah sungguh. Tapi kalau kita baca hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu, mata kita menghayal tengok sana sini. Jadi yang kita nampak ni ada kereta lalu. Ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, yang kereta lalu kat depan begitu berarti. Jadi masa kita baca ma fi qalbi ghairullah tu Tok kata kadhib, bohong kata. Itu Tok Guru ni dia asuh murid-murid dia sifatus sidq, sifat jujur, sifat benar. Itu istimewa mengaji di pondok. Jadi setiap langkah murid-murid ni Tok Guru perhati. Jadi bila tak betul, Tok Guru tegur terus. Jadi bila begitu, seorang lagi Tok Guru kami almarhum, seorang lagi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini dua Tok Guru ni Tok Guru pondok. Dia tak bagi pelajar tu melantunkan qasidah-qasidah di mikrofon sebelum asal. Dia tak bagi, jangan berhenti dia kata. Berhenti. Dia tak bagi. Kenapa tak bagi? Kerana makna-makna qasidah itu tinggi, tapi kamu baca sekadar menghayati suara yang sedap, makna jauh. Tok Guru ni dia orang yang beramal. Dia duduk di pondok, dia beramal. Jadi dia memerhatikan lenggok bahasa itu dengan kaitan niat dan perasaan murid-muridnya suatu membaca. Orang yang membaca dengan penghayatan, suara tak sedap tak apa. Suara tak sedap tak apa. Dengar Habib-Habib yang baca qasidah di Yaman, gendang pun tak ada. Dia baca mentah-mentah begitu je, tapi kita dengar Allah sedapnya dia baca. Padahal suara dia baca. Besok ada masa peluang minta pada Al-Fadhil Syekh Abdul Halim biar dia baca qasidah cara bentak Arab Hadramaut. Dia antara seorang munsyid. Suara dia antara seorang yang diberi izin melantunkan qasidah dalam majlis-majlis habaib dan wali-wali Allah. Dia Syekh Abdul Halim tu. Saya panggil dia Syekh. Kenapa? Kerana dia alim. Dia tu guru, cuma usia dia muda lagi.
Jadi dia syaikhun fil ilm, dia syaikh, dia orang tua dalam ilmu. Wa in kana umruhu mazala syaban, masih lagi muda. Itu dia. Tapi dia syekh, tu besar, tu alim. Jadi suruh dia qasidah sekali, tengok qasidah cara. Kita dengar tak ada, lenggok lah. Itu dia lenggok dia. Kita dengar tu, orang kata memang kita dengar. Kalau orang muda ni, tapi sedap telinga mendengar lazat, hati mendengar tenang dan damai. Kenapa? Karena para habaib ni dia bukan semata-mata nak tengok suara kita, dia nak melihat keikhlasan, tawajuh kita kepada Allah ketika membaca qasidah-qasidah yang disusun oleh para awliya itu. Gitu. Oleh sebab itu bagi kita yang mubtadi'in, yang nak mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada yang lebih baik bagi mubtadi'in, bagi orang yang mutawassitin, bagi orang yang di peringkat akhir sekalipun pun, maka yang terbaik ialah dia membaca doa-doa yang ma'thur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bila baca doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia tidak terjebak di dalam su'ul adab wal kadhib, walaupun dia baca dalam keadaan lalai. Kenapa? Dia niat imtithalan, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam anjuran baginda supaya umatnya berzikir. Pasal hujan dulu. Jadi kami mengaji pondok macam tu, guru kami asuh. Dia perhati, dia nak berqasidah tu kerana Allah. Itu dia. Baik. Dan dalam semua hal. Kemudian dalam bab yang keempat ni, ketika setelah mana kita membincangkan berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kewajipan-kewajipan dan kefarduan-kefarduan menurut turutannya, kita baca habis dah yang ni, berlaku taat kepada Allah, baca habis dah kan? Baca dah habis, bab ni dah habis dah. Itu dia. Kita masuk bab yang keempat ini, iaitu mengenai zikir. Sebab apa? Sebab bagi mereka yang nak mendekati Allah Subhanahu wa taala ini, maka mereka mestilah membasahkan lidah mereka dengan zikrullah. Sentiasa membasahkan lidah mereka dengan zikrullah, kerana zikrullah itu mempunyai berbagai-bagai faedah yang membawa kepada tanwirul qulub, bercahayanya hati orang yang membaca.
hatinya menjadi bercahaya. Maka apabila dia berzikir, dia sentiasa dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuhan suruh berzikir dalam semua keadaan, baik dalam keadaan damai, hatta dalam keadaan perang pun Tuhan suruh berzikir. Jadi ayat dalam surah Al-Anfal, ketika suasana perang, Tuhan perintahkan kepada golongan yang beriman supaya memperbanyakkan zikrullah. Saya tak ingat ayat tu, ya. Jadi dalam perang pun Tuhan suruh berzikir, mengingati Allah. Baik. Di dalam kitab Abwabul Farj, iaitu pintu-pintu, ya, pelepasan dari berbagai-bagai masalah. Itu dia. Di mana yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ustaz sebutkan beberapa riwayat yang menerangkan keutamaan zikrullah itu. Baik. Wa akhraj al-Baihaqi an Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Maksudnya tiada satu golongan yang berhimpun mengingati, menyebut akan Allah, yaitu berzikir, kecuali akan menyeru kepada mereka. Penyeru daripada langit. Allah perintah malaikat menyeru daripada langit. Bangun dalam keadaan kamu telah diampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan telah ditukarkan kesalahan-kesalahan kamu menjadi kebajikan ataupun menjadi kebaikan-kebaikan untuk kamu. Makna kesalahan dia Tuhan tukar sebagai kebaikan. Asalnya dia ni buat satu dosa, Tuhan tukar di situ, ganti sebagai suatu kebajikan, pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab mereka itu berhimpun menyebut, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Makna dengan zikrullah itu menyebabkan diampunkan dosa-dosa mereka. Jadi kita dalam usaha nak mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memerlukan keampunan daripada Allah. Selepas daripada taubatan nasuha, sangat-sangat mengharapkan diterima taubat kita oleh Allah. Maka dengan memperbanyakkan zikrullah, diampunkan oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Ini dia. Kemudian di dalam riwayat yang lain
Wa akhraj al-Imam Muslim wa Tirmizi an Muawiyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Nabi keluar kepada suatu halaqah, kumpulan sahabat-sahabat Nabi SAW di dalam masjid. Lalu Nabi berkata, faqala ma yujlisukum, apa yang menyebabkan kamu berkumpul kat sini? Duduk kumpul di sini buat apa yang menyebabkan kamu berkumpul di sini, duduk di sini ni? Macam kita malam ni berkumpul. Qalu, jawab sahabat radhiyallahu anhum, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu. Kami duduk lantaran kami berzikir, menyebut nama Allah, dan kami memuji akan Allah. Tu sahabat jawab. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, innahu atani Jibril, sesungguhnya telah datang kepadaku Jibril. Atani Jibrilu fa akhbirni, dan Jibril beritahu pada aku, annallaha yubahi bikumul malaikah, bahawa Allah yubahi, berbangga dengan kamu di hadapan malaikat. Itu dia. Jadi Allah SWT berbangga dengan kamu yang sedang duduk berzikir, yang sedang memuji Allah. Allah berbangga di depan malaikat. Itu dia. Jadi orang yang berzikir itu adalah orang yang sentiasa di dalam pandangan Allah, dalam pandangan redha daripada Allah, dalam pandangan kasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang selalu kita baca, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tahuilah bahawa dengan menyebut nama Allah itu hati itu menjadi damai, menjadi tenang. Baik. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini mesti diamalkan oleh sesiapa pun yang ingin kembali ke pangkal jalan, kembali membetulkan dirinya, mendekati akan Tuhannya. Mesti. Sebab tu bila di kalangan ulama-ulama, bila ada orang datang, ustaz, anak nak bertaubatlah, anak nak jadi orang soleh, maka dibimbing dia dan disuruh dia supaya dia memperbanyakkan istighfar. Itu dia. Sehingga istighfar itu menjadi sifat kepada hatinya. Berapa banyak? Kata ulama, 70,000 kali. Jadi asalnya dalam keadaan yang lalai, dalam keadaan yang lupa, dalam keadaan maksiat, maka dilatih dia supaya hatinya bersifat dengan sifat memohon ampun kepada Allah melalui zikrullah yang berterusan sehingga 70,000 kali. Astaghfirullahalazim, 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 sampai 70,000 kali. Nanti bila dia terjebak di dalam kesalahan, dia segera bertaubat. Dia akan segera mengingati Allah dan memohon ampun dari Allah kerana hatinya sudah mula bersifat dengan sifat memohon ampun. Itu dia. Kalau tidak nanti
Anak nak taubat ustaz, anak nak jadi baik, jumpa minggu depan, mengulangi balik kesalahan yang dia lakukan dalam keadaan tak berasa bersalah. Kerana sifat hatinya tu belum lagi mengalami perubahan, masih lagi sifat hati yang memuja maksiat dan dosa. Itu dia. Maka ulama suruh baca 70,000 kali astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Jadi makna zikrullah ini bagi kita, sebelum kita melalui jalan-jalan yang berikutnya, zikrullah ini mesti menjadi mainan bibir kita dan basahan lidah kita. Karena itu disebut dalam kalam a'immatus salaf, iaitu tokoh-tokoh ulama-ulama salaf yang terdahulu, iaitu ulama-ulama daripada kalangan tabi'in. Yaqulul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu, ini seorang ulama besar, kata dia, az-zikru mansyurul wilayah. Itu dia. Faman wufiqa lidzikri faqad u'tiyal mansyur wa man suliba dzikru faqad uzila. Apa maksud dia? Zikir ni mansyur, iaitu wasiqah. Dia panggil surat wasiqah ni. Kalau raja, ya, dia nak bagi pangkat pada seseorang, contoh nak angkat dia jadi datuk, maka dia kena ada wasiqah, dia kena ada surat rasmi yang ada cop raja bahawa orang ni diangkat kedudukan dia kepada martabat sekian, ya, dengan rasmi arahan daripada raja. Tu dia panggil wasiqah, surat pelantikan. Itu dia. Maka kata ulama, wali-wali ni, apa tanda dia tu diberikan perlantikan oleh Allah menjadi wali? Apa tanda dia? Tanda dia ialah tak lepas mulut dia daripada berzikir, menyebut dan membesarkan Allah. Itu dia. Jadi kata beliau radhiyallahu taala anhu, faman wufiqa li dzikri, siapa yang diberi taufik untuk berzikir, maka sungguh dia telah diberi wasiqah oleh Allah kepadanya untuk dia memasuki dan menjalani perjalanan para wali-wali Allah. Itu dia. Kekasih-kekasih Allah. Wa man suliba dzikru, siapa yang ditarik daripadanya minat dan kesukaannya berzikir, faqad uzila, dia telah dipecat daripada kedudukannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Makna kalau orang tu tak minat zikir, maka orang ini tidak termasuk di kalangan orang yang melalui perjalanan yang menjadikan dia min ahlil wilayah, sebagai kekasih dan wali-wali Allah. Tidak. Kerana dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi syarat seseorang itu, tanda seseorang itu min ahlil wilayah. Oleh sebab itu zikir ni penting. Dan sebelum itu Ustaz bacakan dulu yang disebut oleh Al-Imam Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatan wasi'ah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Dia sebut banyak, disebut di sini Ustaz sebut beberapa sahaja. Fawaiduz zikri wa thamaratuhu, faedah-faedah zikir dan juga hasil dan buah daripada zikir. Disebut di sini 53 faedah. Supaya kita ni lepas ni berzikir sungguh-sungguh. Baik. Yang pertama, anna dzikra yatrudu syaitana wa yaqma'uhu. Zikir ni dia akan menghalau syaitan dan mengekang syaitan daripada mengganggu kita. Itu hakikat dia. Orang yang selalu berzikir ni, syaitan tak boleh pegang dia, syaitan tak boleh ganggu dia, tak boleh, memang tak boleh. Itu suatu hakikat yang dilalui oleh semua ulama-ulama Rabbani.
dilalui oleh semua ulama Rabbani. Baik orang tu la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, baik orang tu selawat, setan masuk dekat, tak boleh pegang dia, tak boleh. Itu dia. Itu bil yaqin. Dah kita ni nak berjalan menuju kepada Allah, tentulah kita tak mahu menjadi mangsa kepada gangguan syaitan. Maka cara dia macam mana? Mulazamatu zikri, sentiasa berzikir. Itu dia. Itu hakikat. Yang kedua, kita bila ada orang soleh duduk dengan kita, syaitan pun tak berani nak ganggu kita. Dengan keberkatan orang soleh, dengan keberkatan habaib, dengan keberkatan awliya yang ada dalam majlis, kita tenang mengaji, kita tenang mengingati Allah. Yang kita ni minat, memang jadi tabiat kita dah, makan satu jenis makanan, lupa dalam kuliah, lupa. Kita jenis minat makan apa, contoh kita kata kuih kuaci lah kita kata, contoh lah. Saya ni tak pandai buat contoh, tuan-tuan yang ketawa, saya tak pandai buat contoh. Contoh makan kuih kuaci lah kita kata, tiba-tiba masuk dalam majlis ilmu, terlupa nak makan kuih kuaci. Sembahyang khusyuk, mengaji tenang, kuih koci tu tak ada dalam kepala kita. Kalau kat rumah kek-kek kuih koci, kek-kek kuih koci. Quran tak baca, apa tak baca, mikir kuih koci, perut penuh dengan kuih koci. Sebab apa yang jadi tenang dalam majlis tu? Sebab kehadiran para salihin, para awliya, keberkatan mereka yang hadir bersama-sama dengan kita itu menjadi asbab antara lain yang menyebabkan kita itu berada dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang sakinah. Tapi bila mereka balik, datang semula lah cerita kuih koci tu. Kalau hak jenis minat YouTube, datang pula minat YouTube tu. Kalau hak jenis minat apa kita panggil mancing, datang pula minat mancing tu. Kalau hak jenis minat bola golf, nak main bola golf pula lagi dah. Tengah malam main bola golf. Dia mari benda-benda tu. Maka macam mana kita nak yakma, kita nak halau syaitan ni, dan kita nak mengalah dan menceku dia supaya dia jangan mengganggu kita. Maka iaitu bizikrillah, dengan zikrullah. Sebab tu orang yang betul-betul siddiq, yang nak berjalan menuju kepada Allah, memang bibir dia tu basah dengan zikrullah, sentiasa berzikir. Sehingga kita tengok kalau gambaran orang soleh ni sentiasa ada butir tasbih dengan dia, sebab apa? Sebabnya dia seorang yang sentiasa tidak meninggalkan zikir, tidak lalai daripada zikrullah, yang dia tetapkan dalam sehari banyak berapa puluh ribu atau berapa ribu. Maka dengan bantuan tasbih itu dia terus berzikir. Itu dia. Jadi tak boleh tinggal. Yang kedua, ni anak nak jadi wali ustaz, anak nak jadi orang soleh, ketawa mengilai pada pagi sampai ke malam. Kiki kiki kiki, akak kiki kiki kiki, duk kiki siang malam. Zikir tak ada, apa tak ada. Tengok depan televisyen, tengok kedai makan, tapi cita-cita nak jadi orang soleh. Tu dia panggil cita-cita bagus dah, jalan tak kena. Tu jalan tu salah, dia panggil salah highway dia masuk. Tu dia, jalan tak kena. Tu sebab kata kena ada yang membimbing. Tu dia, tak kena. Jadi sepatutnya dia sentiasa dalam keadaan pegang tasbih, dalam keadaan berzikir, dan seumpamanya membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini bukan benda kecil dia panggil. Kalau kita betul-betul nak membina diri kita sebelum menghadap Allah Ta'ala, menghadap dalam keadaan kita berada pada a'la darajat masya Allah, yang Allah kehendaki lana kepada kita, maka zikir tak boleh tinggal.
Yang kedua, annahu yurdir rahman azza wa jalla, berzikir ni menyebabkan Allah meridai hamba-Nya. Tu dia. Allah redha kepada hamba-Nya yang berzikir. Betul ke Ustaz? La ilaha illallah. Kita tak tengok ke? Kita tidur malam, masuk aja pukul 3, terjaga. Sebab kita semalam pukul 3 kita jaga berzikir. Sebelum tu kita mujahadah berzikir. Ni kita letih balik kerja mesyuarat sampai rumah pukul 2. Lepas tu lelak badan letih, pukul 3 terjaga. Yurdir rahman, Allah redha dengan perbuatan kita, maka Allah Taala kejut bang gitu. Itu dia, Allah redha. Allah tak ada biarkan kamu lah, tak ada. Sebab tu orang yang kalau dia sentiasa berzikir dan mengingati Allah, antara tanda Allah redha dengan amalan dia tu, maka Allah akan jaga untuknya agar dia terus beramal. Itu dia. Itu hakikat dia. Itu yang balik pukul 2, tidur pukul 3, bangun pukul 3, terjaga. Cuma terjaga, kita mujahadah tidak. Terjaga tu badan letih, jaga tu mata masih berasa nak tidur, tu kena pada mujahadah kita. Sebab tu kita baca kisah-kisah awliya. Al-Habib Hasan Al-Idrus, kawan baik kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Qutbul Awliya radhiyallahu anhuma. Habib Hasan ni ribut tengah padang pasir pun tak pernah tinggal tahajud. Bayangkan, dia musafir tidur dalam kemah, ribut kat luar, dia boleh bangun lagi sembahyang tahajud. Ini yang kata yurdir rahman, Allah redha dengan amalannya, maka Allah jagakan untuk dia, dia boleh bangun mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ni sebab tu ulama mengingatkan bahawa annahu yurdir rahman azza wa jalla, bahawa zikir ni mendatangkan keredaan Allah kepada orang yang beramal. Yang ketiga, annahu yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalbi. Zikir ni dia menghilangkan hamma, duka cita. Ghamma, duka cita. Hamma ni kita panggil kerunsingan. Kerunsingan dan duka cita hilang daripada hati kita. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah kurnia dengan sebab hamba-Nya berzikir kepada Allah. Sebab tu tok guru, orang-orang soleh, dalam Quran sebut bila nak berjihad suruh banyak berzikir. Banyak berzikir. Sebab apa? Nak berdepan dengan musuh ni, macam-macam gelisah, takut dalam hati kita hilang dengan sebab zikrullah. Itu dia. Hilang dengan sebab zikrullah. Allah ayat dalam surah Al-Anfal ni, Allah salli Allah, tak ingat ya, tak apa. Tuhan suruh berzikir, dalam pergi perang berzikir. Itu dia. Sebab apa? Bila berzikir hati kita menjadi kuat, hilang hammun wa ghammun dalam hati kita. Baik. Jadi kita tengok orang berzikir ni, kalau tuan-tuan tengok tok guru Rabbani, ahli-ahli tasawuf, ya, tuan-tuan tengok muka dia macam budak-budak, macam bayi. Jadi muka tenang, muka bebek tenang gitu. Kita tengok pun galik tengok muka dia. Allah. Tenang kita tengok muka dia. Sebab apa? Sebab memang jiwa dia tenang kerana dia sentiasa berzikir kepada Allah. Ni muslimat-muslimat ni ada peluang pergi majlis-majlis habaib, duduk dengan hubabah, dengan habaib perempuan, duduk dengan dia, semayang dekat belah perempuan,
tengok habaib perempuan ni, muka masing-masing Allah tua, bersihlah muka masing-masing. Itu dia. Kenapa? Orang-orang perempuan habaib ni, dia bukan jenis macam kita. Pagi Maidin, petang Ion, lepas maghrib mana pula? Batu rancang dah, besok kita ke mana pula dah? Suami gaul kepala. Wanita-wanita habaib ni, mereka itu aulia yang tersembunyi di dalam rumah. Kerana dia berzikir. Dia tak campur sangat dengan orang. Dia beramal, dia berzikir. Sehingga banyak aulia-aulia yang dikuburkan di tarim, di zambal itu, yang jasadnya sedikit pun tidak berubah, walaupun puluhan tahun. Mereka itu adalah dari kalangan wanita-wanita habaib yang mereka itu wafat sebagai orang-orang yang soleh min awliyaillah. Pergi duduk, kita tengok muka dia, muka Masya Allah tenang. Kenapa? Min ahli zikr. Itu dia. Jadi banyakkan berzikir, banyakkan berzikir. Baik. Kemudian sikit lagi, saya nak bagi faham ni, penting zikir ni. Sebab apa masuk bab yang keempat ni? Bab azkar, bab zikir ni. Yang keempat, ni annahu yajlibu lil qalbi al farha was surur. Ia mendatangkan kepada hati al farha, iaitu rasa gembira dan seronok. Orang yang berzikir ni hati dia seronok. Bukan setakat tenang, takkan dia jadi berasa seronok. Itu dia. Dia panggil apa dia tu? Yang disebut sebagai perasaan apa ni, al-farha was-surur, yang bersifat hal di dalam hati dia, bukan disebabkan kerana dapat dunia, tidak. Itu dia. Jadi al-hal, al-farha was-surur ni bila datang kepada orang-orang yang berzikir, yang sentiasa berzikir, dia rasa gembira, dia berasa seronok, jadi ceria saja dia, maka ini adalah salah satu daripada samarah dan faedah kerana dia banyak berzikir kepada Allah. Ini dia. Saya cukupkan 5. Almarhum Al-Imam menyebut sebanyak 53. Saya sebut 5. Yang kelima, annahu, saya pilih annahu yajlibur rizqa, dia menjadi asbab jadi murah rezeki orang yang banyak berzikir kepada Allah itu. Murah rezeki dia, rezeki yang datang min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak dijangka-jangkakan. Itu dia. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beberapa fawaid az-zikri wa thamaratuhu yang saya sebut di peringkat awal ni, sebelum saya sebut zikir-zikir yang asas yang perlu diamalkan, supaya kita tahu sebab apa ni nak baca bab zikir ni. Sebab kata ulama tu tadi, mansyurul wilayah, mana kita tak boleh dan tak mampu untuk melangkah ke hadapan, melainkan butir tasbih itu ada di tangan dia, zikir. Sentiasa zikir. Sehingga ada hadis Nabi sebut, hendaklah kamu memperbanyakkan zikir hatta yuqalu majnun, sampai orang panggil kamu ni gila. Itu dia. Memperbanyakkan zikir sampai orang panggil kamu gila, bukan sampai kita jadi gila. Dah. Maksudnya kita mengekalkan zikir dalam semua keadaan sampai orang pelik tengok kita.
Pelik. Atau kata terbang zikir, tarik tasbih, sambil berjalan tarik tasbih, zikir, masuk hotel, ada mesyuarat pun pegang tasbih, zikir, sentiasa dalam keadaan berzikir, tak ada dalam keadaan yang lalai, sampai orang kata dia ni kurang, dia ni tak berapa betul sikit, gitu. Dia ni lain pada orang lain sikit. Hatta yuqalu majnun. Sehingga dipanggil gila. Nabi nak suruh kita berzikir macam tu. Maka menyebabkan kita selamatkan hati kita menjadi kuat. Baik. Kemudian yang saya sebut apa? Saya sebut zikir maksur. Jangan asal lagi balik pergi cari zikir mana-mana dekat dalam mana-mana kitab. Dalam mana-mana internet, tak tahu zikir apa, kita pun amalkan. Jangan. Kenapa? Kerana lain daripada zikir yang maksur macam saya sebut tadi, kalau kita buat tidak menjaga adab, ya, kita buat dalam keadaan kita bermain-main, ya, maka di suatu perkara yang tak elok, ya, yang menyebabkan kita bimbang, lahir di dalam hati kita tu su'ul adab, sengaja bermain-main dan melekeh-lekehkan apa yang kita baca. Tu minta jauh, nauzubillah min zalik. Jadi tak elok, jadi tak elok. Tu dia. Oleh sebab itu amalkan yang ma'thur yang Nabi ajar. Itu yang saya sebut di sini 4 ni yang ma'thur. Baik. Ayyuhal akhil karim, wahai saudaraku yang mulia, akthir minal istighfar. Nombor 1 sekali istighfar. Istighfar ni apa? Mohon ampun daripada Allah. Fa innar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, sebab Nabi bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba itu, idza aznaba dzamban, bila dia buat satu dosa, contohnya dia mengumpat orang, contoh dia bercakap bohong, contoh dia lerik mata pandang lekeh pada orang, maka apabila begitu, kanat nuktatun sauda'u fi qalbih, maka Allah berkehendak sebab itu dosa tu Allah tarik kejernihan hatinya. Ni bahaya. Bahaya. Kalau kita ingat, kalau buah sedap Tuhan tarik jadi masam, tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal buah sedap beli kat kedai harga RM10, balik masam, Tuhan tarik. Sama macam yang apa dia ni, pemilik kebun yang begitu hebat buahnya di Yaman, dia bongkak dan bangga, Tuhan tarik satu malam aja, besok dia pergi hangus habis, tak ada dah. Jadi benda yang paling mahal kepada seorang insan ialah hati dia. Sebab hati ni tempat takungan makrifah, takungan untuk menerima ilmu, takungan untuk menerima inkisyafat wal futuhat terhadap kebesaran dan keagungan Allah. Hati. Maka hati yang jernih ini akan menyebabkan hati itu sentiasa dalam keadaan bersedia untuk menerima hidayah, ilmu dan petunjuk daripada Allah. Sebab tu Tuhan sebut kan, Nabi Muhammad SAW tu, Tuhan sebut bahawa Nabi Muhammad tu, Al-Quran itu diturunkan di mana? Di dalam hati Nabi, dalam hati Nabi. Itu dia. Jadi hati, kebersihan hati benda paling mahal, benda paling mahal. Tapi bila seorang itu tidak beradab kepada Allah, apabila seorang itu melakukan dosa, nuzi'a, Tuhan cabut kejernihan dan berkaca-kaca hatinya, ditarik oleh Allah dengan satu titik yang hitam. Tu dia. Reti beratnya dosa ni, bukan Tuhan tarik rezeki,
Tarik rezeki, tarik juga. Tapi Tuhan tarik kejernihan hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Menyebabkan dia terdedah kepada keadaan di mana dia terhijab, mahjubun an rabbih, terhijab dari Tuhannya. Ini penderitaan dan penghinaan yang paling dahsyat. Apabila terhijab daripada Tuhan, sedangkan semua yang ada mawjud fi hadzal alam buatan Tuhan, tapi dia tak nampak kebesaran Tuhan. Tuhan hijab dia. Na'udzubillah, kerana hatinya dititik dengan titik hitam, ditarik kejernihan hatinya. Ni berat dosa. Sebab tu dosa ni jangan kita anggap remeh, jangan. Baik. Fa in taba, sekiranya dia bertaubat tadi, kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi fa in taba, sekiranya dia bertaubat minha. Jadi bila dia buat tu astaghfirullahalazim, dia terus dia mohon ampun, astaghfirullahalazim, mohon ampun daripada Allah. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis sahih, semua hadis yang ada dalam risalah ni semua sahih, saya tak masukkan hadis dhaif, semua sahih. Maka fa in taba minha suqila qalbuhu, tu dia makna suqila, dicabut daripada hatinya. Tuhan cabut balik daripada hatinya, korek balik daripada hatinya titik hitam tersebut. Syaratnya apa? Istighfar. Sebab tu bila kita nak mendekati Allah dan mendedahkan diri kita kepada rahmat Allah, istighfar ni kena jadi mainan bibir kita. Dan waktu yang paling disukai Allah ialah waktu malam, sepertiga malam yang terakhir. Masa tu siapa istighfar, Tuhan ampunkan. Siapa bertaubat, Tuhan terima taubatnya. Ni kita nak mendekati Allah. Ni benda yang Nabi ajar, cara macam mana orang asalnya hatinya sudah hilang kejernihan, lalu dikembalikan Allah kepadanya, iaitu dengan istighfar. Tapi wa in zada, kalau dia tambah lagi buat dosa, zadat, maka bertambahlah nuktatun sauda, titik hitam tu bertambah lagi. Ditarik lagi kejernihan hatinya, maka itu yang disebut fadzalika qaulullah ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa Tuhan sebut? Maksudnya, ya, sekali-kali tidak demikian. Ya, apa dia? Sebenarnya apa yang mereka selalu usahakan itu menutup hati mereka. Tu dia. Telah menutup hati mereka. Yang mereka tolak Nabi ajar ni, mereka kata Quran ni asatirul awwalin, Quran ni rekaan Nabi Muhammad, Quran ni cerita-cerita lama yang dikumpulkan dan dialunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan kata, tak, Quran ni kalam Allah. Yang kamu ni jadi menolak ni Quran ni bukan sebab Quran tak betul, sebab hati kamu sudah dihijab oleh Allah lantaran perbuatan dosa yang kamu lakukan. Apa makna? Maknanya orang yang berbuat dosa tak dapat memahami akan isi Al-Quran. Orang yang berbuat dosa ditutup hatinya daripada menerima ilmu. Ilmu macam mana? Al-ilmu al-muaddi ilal amal, ilmu yang mendorong dia menjadi orang soleh, beramal betul-betul. Bukan ilmu yang dipanggil pengetahuan semata-mata.
Tidak. Tapi pengetahuan yang memaksa dia beramal. Itu dia. Jadi ulama-ulama bahas ni, dia panggil karat ni, ya. Karat dengan sebab dosa ni ulama bagi kepada 3 bahagian. Ya. Saya sebut sepintah lalu. Satu, rain, ulama kata ar-rain. Rain ni berlaku kepada hati orang kafir. Rain ni karat. Karat, ya, yang tebal, yang kita nak kena kopek, nak kena kopek karat tu, kerana dia melekat betul-betul. Itu dia. Ni keadaan hati orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dah bayangkan karat tebal macam tu, macam yang bateri lama nak cabut, dia dah bersebati dengan apa kita panggil jam tu, dah bersebati dengan tempat letak bateri, nak cabut tu susah. Begitulah hal keadaan orang yang kafir, ya. Akibat kekufurannya, maka hatinya berkarat dengan karat yang disebut oleh ulama sebagai ar-rain. Na'udzubillah. Kemudian bagi orang mukmin dipecahkan kepada 2. Itu yang disebut barrana ala qulubihim. Orang kafir itu orang kata rana. Itu dia. Kemudian bagi orang mukmin ni, bagi orang mukmin yang baik, bagi orang mukmin yang kita panggil tidak mengekalkan dosa besar, iaitu yang bukan fasik, maka bila dia buat dosa, ulama panggil karat yang melanda hatinya itu dipanggil al-ghaim, dipanggil wal al-ghaim. Itu dia. Jadi kata al-ghaim lil abrar. Jadi ghaim ni macam mana? Ghaim ni macam ni, awan. Awan yang mendung, yang gelap. Itu dia. Awan yang gelap. Jadi dalam keadaan yang elok, cerah, tiba-tiba datang awan, maka menjadi gelap. Awan tu duduk di atas. Dia tak ada melekat macam bateri tu. Dia tak melekat macam bateri. Mana kalau dia istighfar, kalau dia semahyang, dia usaha sikit aja keluar daripada kawasan awan tu, cerahlah balik. Cerah balik. Ni bagi orang yang abrar, orang mukmin. Jauh beza dengan kafir tadi, melekat, nak kena kopi. Kemudiannya bagi orang mukmin yang dipanggil muqarrabin, orang mukmin yang muqarrabin, yang ahlul ma'rifah, yang diberi oleh Allah sebagai apa yang disebut sebagai ihsan, yang disebut sebagai al-qalbi al-dhawqi, iaitu iman al-qalbi al-dhawqi. Imannya tu terasa kebesaran Allah itu, di dalam hatinya. Iman yang membawa dia kepada martabatul ihsan, orang yang didekatkan Allah, binkishaf al-ma'rifah, dengan Allah membuka makrifah kepadanya kerana ketaatan dan mujahadahnya yang istiqamah dan berterusan. Maka orang macam ni, bila dia buat salah, bila dia buat dosa, kerana sebagai insan kadang-kadang dia buat dosa. Dosa dia tu kadang-kadang yang disebut oleh ulama hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, kebaikan orang-orang yang abrar, tapi bagi orang muqarrabin dianggap kesalahan. Itu dia, dianggap kesalahan. Jadi contoh kita kata, orang yang abrar, makna kalau dia nak beli pakaian dengan harga RM40, RM50, nak pakai baju cantik, dah ada dah dalam almari, nak beli lagi buat pertolongan raya, seronok, nak pakai baju baru dan sebagainya.
beli kasut, ni benda yang halal. Benda halal, benda tak ada masalah selagi beli dengan duit yang halal. Tapi bagi golongan yang muqarrabin, yang hatinya telah melihat keagungan dan kebesaran Allah, tiba-tiba dia jeling dunia, dia terpaut dengan dunia, dia pergi ke Maidin ataupun dia pergi ke Ion, dia tengok ada kat Ion tu satu jenis pakaian yang dia cukup minat, jaket kulit ke apa dah, atau jam tangan tertentu ke, atau pen tertentu ke, ataupun kita panggil cincin tertentu ke, tersangkut hati dia, tengok, dan dia pun beli. Dia beli tu, malam tak bangun tahajud, Quran tak baca dah, kepala serabut, tahajud tak boleh bangun, Quran tak boleh nak baca, kalau semayang pun tak khusyuk, kalau mengajar pun tak mari nak sampai, gelap. Tu dia panggil, ulama panggil apa dia? Iaitu dia panggil al-qain, dia panggil qain, qaf ya nun. Dia beza tu tadi ghain, ni qain. Baik, jadi al-qain ni apa dia? Iaitu keadaan yang kelam dan tidak terang. Tu dia. Seumpama dia panggil macam bayang-bayang pokok. Pokok yang rendang ada bayang-bayang. Dia jadi bayang-bayang pokok, macam bayang-bayang pokok. Tu dia. Jadi menyebabkan suasana yang asalnya dilimpahi ilmu, ketenangan, ibadah yang khusyuk tu tadi, dengan sebab dia melakukan su'ul adab kepada Allah tu tadi, menjeling terhadap dunia, maka Allah Ta'ala jadikan di dalam hatinya itu kesan kesalahannya itu tadi, iaitu al-qaim, iaitu al-qaim itu tadi, yang menyebabkan akhirnya hilang ketenangan, hilang kedamaian, hilang keseronokan daripada hatinya, sehinggalah dia beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Yang ada asalnya dunia itu tadi dia buang, dia bagi kat orang, dia tak mahu dah. Tu dia. Maka barulah ketika itu kembali semula akan ketenangan hatinya itu. Ini dia. Baik, jadi maknanya baik mubtadi'in, baik orang pertengahan, baik orang yang sudah sampai ke muncak sekalipun, dia sentiasa beristighfar kepada Allah SWT. Dan Nabi beritahu, aku dalam satu majlis, Nabi dalam satu majlis beristighfar 100 kali. 100 kali. Ulama-ulama hadis syarah, istighfar sebab apa ni? Nabi dah tentu tak buat dosa. Ni istighfar sebab dia panggil jafa, iaitu terganggu dalam hati itu. Jafa ni dipanggil kering, terganggu dengan sebab orang yang hadir dalam majlis Nabi SAW itu, amalan dan perbuatannya yang tak sempurna itu memberi kesan kepada perasaan Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Daripada kalangan orang Arab yang akhlaknya keras, orang pendalaman yang perangainya kasar, yang tak ada adab dan sebagainya, kemudiannya ada beberapa perkara, jadi dia Nabi istighfar, astagfirullah, nak buang gangguan itu. Itu dia. Baik, ni yang pertama ya, tuan-tuan. Jadi istighfar ni yang baik, jangan tinggal, azim tu jangan tinggal. Jangan astagfirullah, takat tu jangan. Hendaklah kita sebut astaghfirullahal azim, astaghfirullahalazim. Itu yang sempurna, yang engkah, yang elok. Itu dia. Nak baca sirah lain boleh, ghufranak, keampunanmu ya Allah pun boleh. Itu dia. Tapi yang bagusnya kita baca astaghfirullahalazim, baca kita. Baik. Dan sekurang-kurangnya bacalah ya, macam Nabi sebut tadi,
100 kali ya, amalan Nabi SAW. Paling kurang dalam satu majlis Nabi baca 100 kali. Kita dalam sehari kita bacalah 100 kali. Dan Ustaz nak sebut sikit mengenai fawaid dan kelebihan istighfar itu. Baik, Ustaz baca hadis Nabi SAW. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, sentiasa melazimi istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan untuk dia min kulli hammin, dari segala kerunsingan, faraja, iaitu penyelesaian, pelepasan daripada kerunsingannya, wa min kulli dhiqin, dan daripada setiap kesempitan, makhraja, jalan keluar. Apa masalah pun ada penyelesaian. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki kepadanya melalui arah yang tidak ia jangka-jangkakan. Jadi makna orang yang Nabi sebut lazima. Apa makna lazima? Tidak mencuaikan istighfar, sentiasa melazimi. Contoh, sehari dia baca 100, besok 100, lusa 100, dia tak tinggal. Ni lazimah dia panggil. Makna lazimah ni apa dia? Dia mengamalkan istighfar itu tadi sebagai wirdan, sebagai amalan yang dibuat secara berulang-ulang kali, menurut kemudahan dan kesenangan dia, tapi dia tak tinggal. Dia akan sentiasa buat. Kalau 100, besok 100, lusa 100, dia tak tinggal. Itu dia. Ni dipanggil orang yang melazimi istighfar. Apatah lagi yang lebih baik, ya, sentiasa dia dalam keadaan kita panggil melantunkan istighfar, ya, pada bila-bila waktu dia melantunkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa dia? Iaitu Allah Subhanahu wa taala janji pada dia, ya, Allah jadikan untuknya pelepasan daripada semua bentuk kerunsingan. Itu dia. Dan kedua, semua masalah selesai. Dan ketiga, diberi rezeki daripada jalan yang dia tak jangka. Saya bagi contoh lah, diri saya sendiri, bukan pasal saya banyak istighfar, tidak, nak bagi contoh. Tak jangka tu mari mana duit tu. Contoh tak jangka tu. Kita tengah zaman Covid ni, pelajar-pelajar saya cuti kan. Bila pelajar-pelajar cuti, duit gaji guru ni cari kat mana? Duit gaji guru tu nak cari kat mana? Ni guru ada ni. Tak kurang daripada guru, dan lebih kurang dalam 7 orang guru. Nak cari kat mana duit gaji tu? Selalu duit gaji kita cari daripada yuran pelajar-pelajar. Ni pelajar balik, ya, kita suruh bayarlah juga. Sebab bayar guru-guru ni, walaupun cuti, guru-guru ni perlu dijagakan dia punya kebajikan. Tapi bila Covid ni, dia bayar dengan online ni, faham je lah. Jadi saya kena nak tunggu duit tu cukup. Susahlah guru ni, dia pun nak makan juga. Jadi saya nak cari duit kat mana ni? Tapi saya yakin memang Allah Ta'ala akan sentiasa bantu. Sepanjang 20 tahun pondok ni, sentiasa Allah bantu duit ni, sentiasa lah. Jadi takdirnya, yang amat berhormat Datuk Seri Utama Ketua Menteri Melaka nak mari ziarah ke Baitul Quran. Dia nak mari ziarah tu bukan kata saya terfikir duit, tak ada, langsung tak terfikir pun, jangan salah sangka pula. Dia nak mari tu, saya jadi kelang kabut lah. Nak sambut Ketua Menteri ini datang ziarah pondok. Tentulah kita nak kena buat persediaan dan sebagainya. Tapi tak apalah.
ketua kita, ketua negeri nak datang, kewajipan kita sambut. Takkan kita nak kata tak boleh, kita kena sambut, menghormati beliau. Nabi kata anzilin nas manazilahum, layan manusia menurut pangkatnya. Tu akhlak Islam. Tu dia. Jadi yang amat berhormat, Ketua Menteri pun sampai, saya tunjukkan pondok, saya naik sampai tingkat 3, saya tunjuk dewan, saya tunjukkan perpustakaan, saya tunjukkan bilik-bilik para habaib dan masyaikh, guru yang datang untuk bagi tausiah, tidur di situ semalam 2, saya tunjukkan. Kemudian saya tunjukkan lagi bahagian perempuan, saya tunjukkan. Kemudiannya masuk dalam pejabat apa semua, macam beritahu tentang latar belakang madrasah Baitul Qurra wal Fuqaha yang sudah diasaskan selama 20 tahun, dan dia diasaskan di atas tapak pondok yang dibangunkan oleh datuk saya Kiai Haji Abdul Rahman bersama dengan anak saudara dia Tuan Guru Muallim Haji Abdul Wahid. Dua orang ni, datuk saya keluar duit, Tuan Guru mengajar. Tu dia. Jadi datuk saya merayau habis sampai ke Sabah tu, cari kayu-kayu tas dan sebagainya, buat minyak wangi, macam-macam lah. Nega, dapat duit, bagi kat pondok, menyara pelajar-pelajar mengaji di situ. Jadi sehinggalah pondok tu pada tahun 60 terbakar. Pelajar-pelajar ni cuai. Dia cuai budak-budak. Zaman tu jenis hatap nipah. Habislah. Dengar ceritanya dia setrika. Setrika tu naik jelaga tu. Dulu setrika dia memang arang betul, dia punya dalam setrika besi tu kan. Naik jelaga tu sambar tak habis. Na'udzubillah min zalik. Jadi pondok tu terbakar habis, dengan rumah-rumah muallim pun terbakar, kitab-kitab dia pun terbakar. Dia orang beritahu dia menangis macam budak. Menangis semua. Tu dia. Dia menangis tu bukan pasal kitab dia tu. Aulia illah ni dia menangis sebab dia tahu Tuhan tarik nikmat. Tuhan tarik. Tu dia. Tuhan tarik. Untuk sementara waktu Tuhan tarik. Jadi dia pun bina pondok dekat kampung seberang, Sengodang ni lah. Bina dekat sana. Dia tak bina kat kampung. Apabila orang kampung, keluarga minta nak bangunkan pondok, dia kata belum sampai masa, kata dia. Tu wali macam tu. Sebab apa kata belum sampai masa? Wali Allah ni dia buat apa-apa pun oleh kerana dia tahu dia dijaga oleh Allah, maka dia tunggu izin dan isyarat dari Allah. Macam kita dengan mak bapak kita lah, nak buat apa-apa kena minta izin. Tok wali ni Tuhan jaga dia, makan minum dia, rezeki dia, keselamatan dia, maka dia tak akan buat apa pun illa bi isyaratin, melainkan dengan isyarat. Tu dia, daripada Allah, dengan izin daripada Allah. Jadi belum ada isyarat, dia tak bagi. Jangan jadi hutan situ. Asal kawasan pondok jadi hutan. Saya ingat saya kecil-kecil lagi, saya tengok bekas dapur pondok tu pun ada lagi masa tu. Sehinggalah bila saya balik, mak saudara saya mimpi. Makna sepupu dia lah. Sepupu dia mimpi, iaitu anak kepada Kiai Haji Abdul Rahman, iaitu almarhum Hajah Aisyah radhiyallahu anha, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi besar jasa dia pada pondok Baitul Qurra tu. Jadi dia mimpi kawasan pondok tu yang hutan ni ditumbuhi dengan pokok apa dia? Buah anggur, pokok anggur. Pokok anggur. Pokok anggur ni antara sifat taman-taman di dalam syurga. Tempat pengajian tu dia panggil Raudatun min Riyadil Jannah. Maka tumbuh pokok anggur. Bila tumbuh pokok anggur, dia tak faham apa sebab. Maka bila saya balik daripada Mesir, saya buat keputusan bangunkan balik pondok, dan kemudian Tuan Guru Haji Jalaluddin memberi izin. Dia sebagai waris kepada muallim, dia bagi izin buat pondok. Maka dengan isyarah itu dapat dipaham yang muallim kata belum sampai masa, dah sampai masa. Dah sampai masa dia.
Maka kita bangunkan pondok tu. Saya ceritalah asal latar belakang pondok ni. Kita ni saya tak ceritalah, saya ceritalah asal daripada pondok yang dibangunkan oleh dua beranak ni, dan kita bangunkan kembali pada tahun 2000. Lepas tu pondok ni ada dua bahagian, pondok atas dengan pondok bawah. Maka saya nak bawa turun pula ke pondok bawah. Tok Seri Ketua Menteri nak tengok pondok bawah. Dalam kereta tu dia suruh saya naik sekali dengan dia. Naik kereta dia. Bila naik kereta dia tu tak apalah. Jalan, tiba-tiba dia buka beg dia. Tu dia. Dia buka beg dia. Dia kira duit. Dia kira duit. Saya buat tak nampak lah. Walaupun mata saya tu jadi 4 masa tu. Bak duit ni jangan, tangan ni ada laser. Kalau orang salam dengan kita, dia letak duit, boleh baca tangan tu. 100 ke 50 ke 10 ringgit boleh baca. Saya buat tak reti je lah kan? Sebab saya pun sendiri memang tak memikir dan tidak mengharapkan. Itu dia. Memang tak mengharapkan. Dia pun dia kata, Ustaz, ni sumbangan peribadi saya, buatlah apa nak buat pun. Allah, dia sebutlah jumlah. Saya tak nak sebut sebab jumlah dia besar. Sebab dia kata ni sumbangan peribadi. Sebab bila di bawah saya kata dengan dia, saya nak sebut boleh tak ni sumbangan Datuk ni? Tak sah, kata Ustaz, itu sumbangan peribadi. Jadi saya tak boleh sebutlah berapa jumlah tu. Tu dia. Jadi tapi cukup lah nak bayar gaji 7 orang guru, 5 orang guru tu. Lepas tu yang lain tak ambil gaji, 5 orang ni kena bagi, dia ambil gaji. Tu dia. Jadi cukup. Tu yang kata rezeki min haitsu la yahtasib. Siapa nak tahu? Tu dia. Sama lah sikit hari dulu duit tak ada, Menteri Agama turun. Bayangkan tengah makan dekat Pantai Kundo, dalam majlis, lepas majlis makan, dia beritahu nak pergi ziarah Baitul Qura. Menteri Agama nak pergi ziarah Baitul Qura, saya tak ada buat persiapan apa pun. Tapi itulah dia, ya. Jadi datang rezeki min haitsu la yahtasib. Baik. Sikit lagi, tak ada masa, sikit lagi. Baik. Ya. Kemudian dalil yang kedua tentang istighfar. Baik, Allah. Ini hadis sahih ni, ya. Wa an Abdullah bin Bisri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wujida fi sahifatihi istighfarun katsirun. Nabi kata, beruntunglah, Nabi kata, beruntunglah bagi orang yang didapati pada lebaran buku amalannya istighfar yang banyak. Nabi kata beruntung orang tu. Itu dia. Di hari akhirat nanti. Oleh sebab itu kita kena buat persiapan, persediaan dengan memperbanyakkan istighfar. Oleh itu kata Nabi SAW dalam hadis yang ketiga ni, man ahabba an tasurrahu, siapa yang mau, suka bahawa mendatangkan kegembiraan kepada dirinya, sahifatuhu, oleh sahifahnya, oleh buku lebaran amalnya. Bila dia tengok buku lebaran amal tu, gembira dia. Tu dia, gembira, seronok. Tuan-tuan, di akhirat besok, tuan-tuan, disebut akhirat ni apa dia? Besok dia panggil haul, akan berlaku haul bil hak waw lam, penderitaan yang besar di padang mahsyar. Jadi tiba-tiba dia gembira. Bila melihat buku amalannya mendatangkan kegembiraan kepadanya, maka Nabi kata siapa nak rasa macam tu, nak rasa gembira bila dibuka buku amalan kepada dia,
falyukthir fiha, perbanyakkan dalam buku amalan tu, makna perbanyakkan minal istighfar, daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tu dia. Yang keempat saya baca, ma min muslimin, tak ada seorang Islam pun ya'malu dzamban, yang berbuat dosa, illa waqafal malak, melainkan berdiri malaikat berhenti salasa saat, 3 saat, 3 jam malaikat berhenti. Fa in istaghfara, kalau dia istighfar, min dzambihi, dari dosa dia, lam yaktubhu, malaikat ni tak tulis alaihi, kepada dia dosa tersebut, walam yu'adzibhu, dan tidak mengazab akan dia Allahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, oleh dosa tersebut. Itu dia. Maknanya kita sentiasa melazimi istighfar. Bila buat kesilapan, segera istighfar, jangan lokek pada diri kita untuk memperbanyakkan istighfar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar tu dulu untuk malam ni, daripada 4 zikir yang perlu diamalkan. Yang pertama sekali istighfar, yang kedua selawat, yang ketiga iaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil, yang keempat iaitu tilawatul Quran, baca Quran. Ni semua insya-Allah, Allah izinkan Ustaz akan ceritakan macam tadi juga fadilat dan kelebihan-kelebihan dia, seperti yang diterangkan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah fi zamanina, pada zaman kita, Al-Imam Al-Allamah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu taala anhu. Ustaz akan ceritakan tentang kelebihan-kelebihannya. Kenapa? Macam dah sebut awal tadi, orang yang betul-betul nak berjalan kepada Allah mesti membuat persenjataan dirinya berdepan dengan iblis dan syaitan dengan kasratu zikrillah, banyak betul-betul zikrullah. Itu saja dulu untuk malam ni. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.